Menarik episod Haze ke Korea, kita akan berjumpa dengan seorang lelaki Korea yang beragama Islam dan tanya susah tak menjadi Muslim di Korea. When you convert to Islam, very difficult. Seterusnya, kita tak vlog kat Seoul dah. Kita akan berpindah pula ke Busan, tempat yang lagi cantik dan cuaca dia lagi best. Busan. Jamban pun menarik. Jamban dia suam. Pantai dia bukan macam kita tahu, boleh naik train bagai tengok pemandangan. Sekarang ni kita orang berada dekat dalam kapsul train. Kapsul train ni boleh muat 4 orang. Kalau korang datang berlima, yang kelima tu kena ada rombong. Pakej percutian yang Haze ambil ni adalah dari Instagram I want to go to Korea. Boleh daftar je sekarang dulu, takut habis slot. And masa daftar, make sure pakai kod HazeTakesKorea. Nanti ada diskaun RM100 dari pakej tu. Baca description di bawah. Okey, kita mulakan vlog kita sekarang. Hi guys, guess where I'm at? Myeongdong Street sekali lagi. So sekarang ni kita dekat sini untuk makan makanan Korea yang halal dan kita akan jumpa salah seorang Korean and this Korean guy is Muslim, umur 40 lebih. Dah kahwin by the way. Macam tempat kita makan hari tu. Dalam episod ni kita akan habiskan satu malam di Seoul dan esok pagi kita akan ke Busan pula. Tapi sebelum tu Haze dipertemukan dengan seorang rakyat Korea beragama Islam dan untuk pengetahuan korang, untuk jumpa orang Korea Islam dekat sini memang rare. Sempatlah Haze tanya-tanya sikit dan selami perasaan menjadi seorang agama minoriti di negara sendiri. Ini Mr. Hassan Lee dan Mr. Hassan merupakan seorang pengusaha makanan dan restoran halal sebelum zaman Covid. Malangnya disebabkan pandemik, restorannya telah menemui cabaran seperti mana bisnes makanan lain dan terpaksa tutup kerana kerugian. Mr. Hassan, you are born in Korea. Is your father Korean? My parents are originally Korean. My father is a former imam of Seoul Central Masjid. Oh, your father. Sulaiman Lee. His name is Sulaiman Lee. Mr. Hassan merupakan anak kepada figura penting Islam di Korea yang bernama Sheikh Sulaiman Lee Hengre atau biasa disapa Sulaiman Lee dan pernah merupakan imam utama di Masjid Seoul Central yang terletak di Itaewon, Seoul, Korea Selatan. How did he convert into Muslim? He was a university student. Malaysian government invited some Korean university students to introduce Islam for them. Sulaiman Lee memberi sumbangan yang besar kepada agama Islam di Korea dan telah mensyahadahkan ramai rakyat Korea dan rakyat asing sewaktu beliau masih lagi aktif berdakwah. What religion was your mother? He has no religion. Yeah. Is that normal in Korea? Half of the people have no religion. The half are divided into 3 religions, major religions. Di Korea Selatan, Islam masih lagi merupakan agama minoriti. Pengenalan pertamanya boleh dikesan kembali ke tahun 1950-an, khususnya semasa Perang Korea pada 1950 hingga 1953 apabila askar Turki yang beragama Islam berperang bersama-sama dengan pasukan Korea Selatan. Sebagai perbandingan, kebanyakan rakyat Korea Selatan adalah tidak beragama atau tidak mempunyai afiliasi agama formal. So in Korea, Muslims are very minority. Minor and minor. What minor? Is it difficult for you to be a Muslim in Korea? Of course. Many people have a prejudice against Islam and Muslims. Di zaman sekarang, kata Hassan Lee, Islam lebih dikenali di Korea melalui media sebagai perantara. Malangnya apabila media barat memaparkan imej Islam, maka faham-fahamlah Islam di mata setengah orang Korea adalah golongan teroris, gasar dan sukakan kemusnahan. Islam like a war. Aggressive against normal people. I work for a Korean company. They didn't know the Islam. What is Islam? We need 5 times prayer. They didn't know it. Of war. 5 times a day. Korean CEO do not want Korean Muslims as a employee. Dinner with clients. Yeah, we need alcohol to communicate. Major bridges for business. Many countries like that. Japanese also like that. Yeah, it's traditional. Malah kata Encik Hassan Lee lagi, daging babi adalah daging kegemaran orang-orang Korea. Dan kadang-kadang yang sudah mualaf akan sukar bila di majlis keramaian kerana kawan-kawan dan keluarga akan ada yang terlupa mereka dilarang memakan babi dan meminum arak. When you convert to Islam, very difficult. Jadi yang tengah tengok video Haze ni, rasa bertuah tak menjadi Islam di Malaysia? Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Apa lagi alasan anda untuk tidak menjalankan tanggungjawab di sebuah negara yang mudah untuk beribadat seperti negara Malaysia ni? Hai, selamat pagi. Hari ni hari yang terakhir dekat Seoul. Lepas tu kita nak pergi Busan. Nampak tak makcik kat belakang tu? Bukan yang ni. Yang ni. So, makcik ni pagi-pagi dekat sini ada sebuah pekerjaan. Pekerjaan dia adalah diorang akan naik benda ni
dan jual yogurt dari rumah ke rumah. Fenomena Ajuma-Ajuma menjual yogurt dan produk lain dari rumah ke rumah di Korea dikaitkan dengan konteks budaya dan juga sosioekonomi seperti keperluan ekonomi. Banyak makcik-makcik ni yang sering dikenali sebagai wanita yogurt atau Ajuma yogurt adalah sebahagian dari generasi yang mungkin tidak mempunyai simpanan persaraan atau pencen yang mencukupi. Menjual yogurt dan produk lain membantu menambah pendapatan mereka. Macam rasa setengah kalau kat negara Mak Saleh kan ada orang jual susu dari rumah ke rumah kan, letak susu depan pintu pun semua. Tapi dekat sini yogurt. Keduanya peluang pekerjaan yang terhad. Individu yang lebih tua, terutamanya wanita, mungkin menghadapi peluang pekerjaan yang terhad disebabkan oleh diskriminasi berdasarkan umur di pasaran kerja dan peranan jantina yang tradisional. Ketiganya budaya yogurt dan juga kesihatan. Minuman yogurt seperti Yakult menjadi popular di Korea kerana manfaat kesihatan. Yogurt ni sering diambil setiap hari dan adalah sebahagian daripada budaya kesihatan Korea yang luas. Lepas tu dekat tengah-tengah alam mana entah, si Fairuz ni bawa kita orang dekat celah lorong. Tak tahulah benda buat photoshoot kat sini. Lepas tu dekat satu lagi lorong yang lain, dekat tempat yang sama, tiba-tiba ada restoran Michelin Star. Lepas tu tiba-tiba belah kanan dia ada, kalau tak silap ini adalah Museum of Fine Arts. Masuk dalam ni, tiba-tiba cantik kan gambar kat sini. Sebab yang Hiz datang ni dia best sekali package dengan bergambar. Hiz ni jenis manusia yang malas nak bergambar sebenarnya. So bila ada orang tolong ambilkan gambar tu, okey lah. Bahayanya aku datang sini berarti terbeli. Berkonsep exhibition. Berkonsep exhibition. Bahaya I datang sini, takut terbeli. So kita sampai dekat satu tempat ni, dia macam sewing exhibition. Like that. Macam tu pakainya. Kalau aku pakai ni dekat Malaysia, kena baling batu sebab orang tak faham. A few moments later. Korang. Okay, macam ni. Hiz kalau pergi negara orang, Hiz memang suka beli artwork. Kebetulan ni Hiz beli artwork. Ini adalah patchwork ataupun jahitan yang dibuat menggunakan mesin ataupun handmade. Lepas tu hand dye. Natural dye yang Hiz memang suka collect artwork untuk rumah dan sebagainya. Hiz pergi mana-mana. Bahaya I datang sini, takut terbeli. Kemudian setelah shopping, kita bodoh lah, aku dah pesan kat diri sini dah, jangan beli apa-apa dah. Okey, dari Seoul kita akan ke Busan pula menggunakan pengangkutan awam KTX, dan train ni lah yang diorang guna untuk filem Train to Busan tu. Hiz excited sebenarnya sebab tak sabar nak kena gigit dengan zombie. Guys, real life Train to Busan, tapi kita yang hero tu lah. Ni zombie. Jokes aside, sebab Hiz sebenarnya tengok filem Train to Busan tu. So sejak tengok filem tu teringin nak rasa sendiri apa yang dimaksudkan bercuti ke Busan. Perjalanan ke Busan dengan kereta api, khususnya menggunakan KTX ataupun Korea Train Express, adalah cara yang mudah dan efisien untuk pergi antara bandar-bandar utama di Korea Selatan. Okay, so ini train yang kita akan naik untuk pergi ke Busan. Ialah seperti mana yang kita tengok movie tu, Train to Busan tu. So train ni panjang gila weh tadi. Jalan daripada gerabak kita orang last kan. Kebanyakan pelancong ke Busan menggunakan KTX memulakan perjalanan mereka di stesen Seoul ataupun stesen Yongsan di Seoul. So jalan dekat dalam, buka pintu satu. Bapak panjang ni dia punya train. Yang movie yang kita tengok tu, dia tak exaggerate langsung, memang panjang gila. Daripada situ tu gerabak kita orang sampai sana ujung jauh. Perjalanan dengan KTX dari Seoul ke Busan biasanya mengambil masa kira-kira 2,5 jam hingga 3 jam. Zombie, saya nak pesan siap-siap. Siapa jadi zombie jangan gigit saya, saya tak sedap. Darah saya banyak ginseng, pahit. Kereta api KTX adalah moden dan juga selesa, menawarkan kemudahan seperti tempat duduk yang luas, power socket, akses wifi dan juga troli makanan ataupun kereta makan. Boleh charge kat sini. Apabila sampai ke Busan, pelancong akan tiba di stesen Busan yang terletak di pusat bandar. Dari sana mudah untuk mengakses bahagian lain bandar menggunakan pengangkutan tempatan. A few moments later. Busan. Mama Busan. Okay. Mana yang lain-lain? Hilang dah. Cuaca kat sini very menarik sebab dia mendung-mendung, angin sejuk, angin daripada laut rasanya. Tak macam Seoul, panas amam.
Tapi Malaysia lagi panas. Busan ni dia tawarkan pelbagai pengalaman kepada pelbagai jenis pelancong. Contohnya peminat pantai. Dengan pantai-pantai cantik seperti Hendaye dan juga Guanggali, Busan adalah destinasi utama bagi diorang yang nak berehat di tepi laut, berjemur atau menyertai aktiviti air. Peminat budaya pun akan mendapati dekat sini ada banyak kuil-kuil, kampung-kampung tradisional dan juga muzium di Busan ni sangat menarik. Yang nak melancong dalam keadaan yang bajet, walaupun Busan ni mempunyai banyak pilihan mewah, terdapat juga banyak penginapan, makanan dan juga tarikan yang mampu milik bagi mereka yang mempunyai bajet yang ketat. A few moments later. Kita orang berjalan, kalau berjalan naik train satu stesen, lepas tu berjalan sikit nak menaiki bukit nak pergi ke hotel kita orang. Nama hotel kita orang dekat Busan ni apa tau namanya, nanti Hiz tunjuk tau dekat hotel tu apa-apa. Mana lampu tempat ni? Ke aku yang bodoh sebenarnya? Assalamualaikum. Bagi salam. Ni dah bilik Hiz. Apa view aku Alah, bangunan sebelah. Alah, taklah. Okey, kita nak check toilet dia. So, marilah Hiz mengajar korang cara untuk menggunakan tandas bukan daripada Malaysia. Sebab dekat public toilet sini tak ada tau. Dia kena pakai tisu. Apa benda? Asal ada elektrik. Adalah sophistication pula. Toilet je pun. Suam. Jamban dia suam. Lah, ada remote control. Tembak buntut. Okay, so kalau dekat sini kita tak boleh baca bahasa Korea, very easy. Korang install Google Translate, pakai option camera kat bawah ni. Apa tu? Tu flash. Atas sekali tu flash, bawah tu cleaning with rhythm. Mungkin dia akan bermain Kongo dengan punggung korang Okay, so kat bawah ni ada tulisan Korea, tak faham juga. So maksudnya apa? Hot water temperature. Oh, kalau kau nak basuh buntut kau dengan air panas. Toilet seat temperature. Oh, patutlah kau rasa suam kat buntut tu. Okay, faham. Lepas tu boleh kering ke punggung lah. Oh, faham. Tak sabar nak test malam ni. Tapi sebelum itu kita akan berjalan dahulu di Busan. Okey, kita dah tidur. Lepas tu kita bangun dah tengok keindahan kat Busan ni pula. Secara jujurnya dia punya cuaca walaupun musim panas, Busan jauh lagi nyaman dari Seoul. Memanglah dah aku compare bandar pesat macam KL dengan bandar macam Langkawi. Memanglah jauh beza kualiti udaranya. Busan ni pada pendapat peribadi Hiz lagi best dari Seoul lah. Seoul kalau you all suka melancong dalam situasi yang sibuk, nak tengok hidup bandar, nak tengok opa-opa, oma-oma sambil shopping, memang situlah tempatnya. Namun sebagai seorang yang sukakan kedamaian dan jauh dari hidup pikuk, sebab hidup aku kat KL pun macam orang separuh waras sibuk dia, Busan ni memang best. Antaranya adalah Blue Line Park yang kita nak pergi ni. Good morning. Selamat pagi. Tadi masa bangun-bangun tu, lepas tu naik bas macam agak lama ke dalam 30 minit. Naik bas pergi ke satu tempat ni. Satu tempat ni adalah dekat sini adalah area-area dia punya beach apa semua, nanti Hiz tanya. Sorry kalau bunyi angin kuat sangat. Nama tempatnya adalah Blue Line Park kat situ. Ni cerita tentang Blue Line Park ni pula. Dahulunya dikenali sebagai laluan kereta api Donghae Nambu di Busan. Dahulunya tempat ni merupakan laluan kereta api penting yang menghubungkan pelbagai bahagian Busan. Seiring dengan masa, dengan perkembangan bandar dan juga perubahan keperluan untuk pengangkutan awam, sebahagian dari laluan kereta api ni menjadi tak berfungsi atau digantikan dengan infrastruktur yang lebih moden. Sebagai ganti dari membiarkan laluan kereta api yang terbiar ni musnah, bandar Busan memutuskan untuk mengubahnya menjadi taman awam, memberikannya nama Blue Line Park. Yang kita akan buat adalah kita akan naik this capsule track keliling, kan tepi tu kan ada pantai kan. So track tu akan nampak pantai tu sepanjang-panjang pesisir pantai ni. Busan ni adalah macam a coastal city, boleh nampak laut je. Seperti taman kereta api yang lain, Blue Line Park mengekalkan elemen warisan rel kereta apinya seperti landasan lama sambil menggabungkan jalan pejalan kaki, kawasan duduk, taman-taman dan juga art installation. Okay, so kita ikut timing kita. Kita ambil train sahaja dulu. Kita turun kat satu tempat skywalk untuk enjoy the view lah. Dan kita ada masa, kita jalan kaki pula balik semula ke satu session ke belakang. Naik kapsul tu balik semula ke sini. Okay, so pergi naik train dulu, balik naik kapsul. Yes. Okay. Macam train lama, konon-konon lah. Harry Potter. Oh, dalam dia macam tu Dia punya seat macam ni Cara dia susun kerusi, dia letak bench.
yang dekat taman-taman tu letak dalam train. Taman ni telah menjadi tempat yang popular bagi penduduk tempatan dan juga pelancong. Berdasarkan sifatnya yang berada di tempat yang lebih tinggi, ia menyediakan pemandangan indah landscape Bandar Busan. Cantiknya ride ni. You all datanglah Busan. Blue Line Park ada dua. Satu kapsul, satu train biasa. This is yang kita orang naik sekarang ni, train biasa. Teruskan balik nanti naik kapsul. Apa dia? Turun sini. Okey. Yang Haze singgah ni adalah Observatory Chong Sapo Darit Dol, iaitu tarikan pelancongan popular yang terletak di Chong Sapo, Busan. Observatory Darit Dol ni direka dengan unik dan juga berbentuk seperti ombak. Reka bentuk dia melengkapkan persekitaran pantai dan juga menawarkan pengunjung macam Haze pengalaman untuk merasa sendiri laut ni. Observatory ni melintasi kira-kira 20 meter melintasi laut, memberikan perasaan berjalan dekat atas air. So kita kena pakai, sebelum naik jambatan tadi kita kena pakai macam ni tau, macam penyarum kat kasut ni sebab kita ada benda ni. Nampak tak? Macam kaca yang boleh nampak dasar laut. Dari observatory ni, pengunjung dapat melihat sendiri pemandangan dan juga panorama laut timur dan juga pesisir pantai sekitar. Ia terutamanya popular semasa matahari terbit dan juga matahari terbenam apabila pemandangan menjadi sangat menakjubkan. Chong Sapo tu sendiri adalah sebuah kampung di pesisir di Busan yang terkenal dengan makanan laut segar dan juga pemandangan yang cantik. Observatory Chong Sapo Darit Dol telah menjadi simbol penggabungan seni bina moden dengan alam semula jadi tanpa mengganggu keindahan semula jadi kawasan tersebut. Okey, sekarang ni kita nak naik naik kapsul train. Kapsul train ni boleh muat 4 orang saja. Pasal dah alah belahannya. Sampai sana aku dah lapar balik dah. Sekarang ni kita orang berada dekat dalam kapsul train. Kapsul train ni boleh muat 4 orang. Kalau korang datang berlima, yang kelima tu kena ada bumbung. Sekarang ni ada seorang hantar bumbung sebab tak muat. Kita dah palau dah siap-siap. So kat sini kita boleh nampak macam tadi juga view dia. Naik train boleh nampak kat sana view. Kat sini pun sama juga view tapi lebih tinggi. View dia lagi tinggi daripada yang tadi. So perjalanan yang diambil untuk naik daripada kapsul ni 30 minit. Turun-turun je daripada train, yang train tu Busan tu. Turun-turun terus macam suka cuaca dia. Lepas tu berjalan sikit suka orang dia. Lepas tu suka situasi dia tak semak. Macam kalau Seoul kan macam padat kan, macam tu kan. Tenang gila. Lepas tu datang sini naik train, naik kapsul, terus rasa macam sukalah Busan. Orang kat sini friendlier daripada orang kat bandar. Yelah standard lah, macam kat KL pun sama kan. Kuala Lumpur KL tu bukannya friendly sangat tu, macam, tapi dia macam friendlier lah orang kat sini. Mungkin sebab dekat sini aku lebih cantik lah sebab tiba. Jangan lupa episod akan datang, episod terakhir berjalan-jalan di Korea. Jangan risau, Haze tak sidai lama. Nanti akan ada vlog Haze pergi Chiang Mai, Thailand dan juga Singapore. Itu juga tengah disiapkan serentak. Haze akan tunjuk korang makanan wajib Haze bila dekat sini. Lepas tu kita merentas budaya. Best betul makcik ni pegang rambut aku kan? Dia kata kau komplain pula Lepas tu ada satu kampung di bekas kampung Pelombong dan warna-warni semuanya. So kalau nak tahu next episode keluar bila, tekan subscribe dan notification button di bawah. Jangan lupa share juga. Assalamualaikum. Bye.